وأزكى الصلاة وأشرف التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد المرسلين وإمام الموحدين الذي بعثه الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها أحسن البلاغ ووصلت إلينا صافية بيضاء نقية وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من يومنا هذا إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Zawiyah apa? Zawiyah Al-Ihya. Jemaah Zawiyah Al-Ihya yang diberkati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi kita tak sempat jumpa, simpan-simpan nak cakap, nak kenal. Tapi insya-Allah lepas habis kelas, lepas habis kuliah, kita boleh duduk sama-sama insya-Allah. Baik. Sebelum ini kuliah sebelum ini Bismillah. Saya rasa saya sudah sampaikan muqaddimah tentang ilmu aqidah. Dan hari ini insya-Allah kita akan mula kita akan mulakan Mandhumah Aqidatul Awam. Kitab yang kita pakai dalam kuliah ini Allah Kitab yang akan guna dalam pengajian ini kitab Aqidatul Awam. Aqidah orang awam. Sebenarnya namanya Aqidah Al-Awam, tapi dia aqidah untuk semua orang Islam. Cuma diberikan nama Aqidah Al-Awam kerana dia ringkas dan senang, yang boleh difahami oleh orang awam juga. Tidak perlu tidak mesti orang itu ulama atau orang yang pakar dalam bidang ilmu syariat. Sebab itu diberikan nama Aqidah Al-Awam, yakni akidah yang sesuai untuk orang awam, kitab yang sesuai untuk orang awam, kerana dia ringkas dan senang. Yang menuliskan Mandhumah ini syair. Mandhumah itu syair. Cuma diberikan nama Mandhumah itu biasanya kalau dalam ilmu. Kalau syair itu hanya memuji negara atau muji orang atau muji tariqat atau manhaj, itu bukan namanya Mandhumah. Itu boleh panggil qasidah, syair, sebagainya. Tapi kalau syair itu ilmu, itu namanya Mandhumah.
macam Mandhumah Aqidatul Awam. Aqidah ini, syair ni tentang akidah, jadi namanya Mandhumah. Macam tu juga Jauharatul Tauhid. Jauharah At-Tauhid macam Aqidatul Awam, tapi dia luas, lagi panjang dan lagi dalam ilmu akidah. Itu Mandhumah juga, perkataan panggilnya Mandhumah. Ya, ni kalau dengar Mandhumah lepas ni kena faham bahawa Mandhumah tu maksudnya syair yang berilmu. Dia terangkan satu ilmu dengan cara syair, bukan dengan cara menulis. Macam tu juga Az-Zubad. Mandhumatuz Zubad. Mandhumah Az-Zubad itu dalam ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Dalam syair dia syarah bab tahara, bab salat, bab jual beli, bab nikah, bab jinayah, semuanya dengan syair. Itu namanya Mandhumah. Dalam ilmu nahwu juga, ilmu bahasa Arab, ada Mandhumah juga, seperti Mulhat al-I'rab, seperti Al-Alfiyah. Dalam ilmu mustalah hadis juga ada Mandhumah, seperti Al-Baiquniyah dan Alfiyat Al-Iraqi. Ini semua namanya Mandhumah. Mandhumah kerana dia dalam ilmu, dia bukan yang syair memuji saja. Dia ilmu, setiap satu kalimah, setiap satu perkataan dalam syair tu dia ada maknanya. Jadi kitab kita ni Mandhumah, bukan kitab menulis biasa. Mandhumah dengan secara syair. Yang menulis Mandhumah itu Al-Syeikh Al-Allamah As-Sayyid. Dia Sayyid daripada Ahlul Bait, dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki. As-Sayyid Ahmad bin Ramadan Al-Marzuqi Al-Maliki, mazhab Maliki. Tapi akidah bukan, tak ada beza antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali kalau tentang akidah, sebab akidah tu satu. Yang berbeza mazhab itu furu', dalam ilmu furu', yakni apa hukum ini, makruh atau tak, perkara ni wajib atau tak wajib. Itu ada banyak mazhab. Kalau akidah, mazhabnya macam tu, satu saja. Akidah satu, cara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, beliau meninggal pada tahun 1262 Hijriyah. Baik. Sebelum ni kita pun pernah menceritakan tentang sebab Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi menuliskan Mandhumah ini. Sebabnya beliau sendiri menceritakan, dia kata dia pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi berkata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuqi, اقرأ منظومة التوحيد التي من حفظها دخل الجنة ونال المقصود من كل خير وافق الكتاب والسنة. Maksudnya dalam mimpi Rasulullah SAW kata kepada Syekh Ahmad Al-Marzuqi, bacalah wahai Ahmad Mandhumah kamu tu dalam ilmu tauhid, yang mana barang siapa yang hafal Mandhumah itu pasti akan masuk syurga. Jadi Mandhumah Aqidatul Awam ni pasti akan masuk syurga, dan dia akan dapat semua yang dia ingin, yang disetujui oleh Alkitab dan As-Sunnah. Apa-apa amalan atau apa-apa keinginan atau cita-cita
yang diridai oleh Allah akan dapatkan oleh berkat dia hafal aqidatul awam. Sebab itu macam di negara Arab sampai sekarang, budak-budak kecil perkara yang pertama dia kena hafal dan belajar aqidatul awam. Mereka hafal sebelum mereka belajar dan faham maksudnya, tapi sudah hafal. Lagipun dia tak banyak, tak panjang. Cuma Sayyid Ahmad Al-Marzuqi dalam mimpi dia belum lagi tulis aqidatul awam. Dia cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, manzumah apa? Manzumah apa tu? Maka sahabat Nabi SAW dalam mimpi cakap dengan Sayyid Ahmad, dia kata, engkau dengar sahaja apa yang Rasulullah cakap, yakni ikut je, tak payah nak tanya apa manzumah tu, ikut Rasulullah suruh baca-baca. Maka Rasulullah SAW jawab kepada Sayyid Ahmad, dia kata, katakanlah abda'u bismillahi warrahmani. Maka Sayyid Ahmad dia kata, abda'u bismillahi warrahmani. Ini bermulaan aqidatul awam ila akhiriha wa huwa qawluh. Dia baca sehingga katanya wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Dan ketika itu dia baca satu persatu barisan syair itu aqidatul awam sehingga wa suhuful khalil. Nabi SAW dengar dia. Nabi SAW dengar dia dalam mimpi. Mimpi Rasulullah SAW benar. Daripada aqidah ahli sunnah wal jamaah, mimpi Rasulullah SAW perkara yang benar dan dipercayai. Cuma mimpi Rasulullah SAW tidak menambahkan apa-apa hukum dalam syariat. Dan kalau mimpi Rasulullah SAW dalam mimpi mimpi yang tidak disetujui oleh syariat, maka tidak boleh ikut mimpi itu walaupun mimpi Rasulullah. Itu aqidah ahli sunnah wal jamaah terhadap mimpi. Tidaklah seperti aqidah atau pandangan orang yang jauh daripada kebenaran dan akidah yang sebenar, yaitu mereka suka merendahkan mimpi, meremeh kepada mimpi. Ini ikut mimpi, ini percaya mimpi, ini agama mereka semua bersandar kepada mimpi. Tidak. Akidah ahli sunnah wal jamaah tidak bersandar kepada mimpi. Satu, tidak mengambilkan hukum hakam dalam syariat dari mimpi, tetapi mereka sangat menghargai mimpi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai mimpi. Dan Al-Imam Al-Bukhari, siapa lagi kalau lagi besar dari Imam Al-Bukhari dalam ilmu hadis dan akidah? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dalam kitab Al-Bukhari ada satu kitab khas, satu bab khas tentang mimpi saja dalam kitab Bukhari. Ini akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah sangat perhatikan kepada mimpi. Sebab kadang-kadang mimpi itu benar, mimpi itu kadang-kadang membawa satu perkara yang benar. Kalau bukan, tak kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari selepas salat subuh akan toleh dan pandang kepada sahabat, tanya mereka semua, siapa yang mimpi apa-apa semalam? Semua semalam tidur. Siapa mimpi? Ada mimpi apa-apa semalam? Jadi siapa-siapa yang mimpi apa-apa yang belik-belik semalam, mereka akan cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya semalam mimpi macam ni. Bukan mereka yang sibuk nak cerita mimpi, tak, Rasulullah yang suruh mereka, Rasulullah yang cari mimpi mereka, tanya mereka semua. Hadis ni dalam Bukhari, hadis sahih. Sehingga Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, waktu itu dia budak, dia kata, saya rasa jealous sangat, cemburu dengan sahabat-sahabat yang besar yang mimpi dan dapat cerita mimpi mereka kepada Rasulullah. Saya geram sebab kenapa saya tak ada mimpi, nak cerita juga kepada Rasulullah mimpi saya. Jadi satu hari dia mimpi,
Dia cita-cita dapat mimpi sebab dia nak dia tengok, dia tengok Rasulullah macam mana menghargai mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar mimpi satu hari malaikat bawanya kepada api neraka. Sahabat ni, sehingga dekat dengan api neraka, nanti malaikat itu cakap dengan dia, lam tura', yani engkau jangan takut, nanti lepas tu balikkan dia jauh daripada api neraka. Bangun dari tidur takut, tapi kerana dia budak kecil malu nak cakap di masjid depan sahabat semua kepada Rasulullah mimpinya. Dia pergi cerita kepada kakak dia, isteri Rasulullah, Sayyidatuna Hafsah. Dia kata, saya mimpi macam ni. Tanyalah Rasulullah. Jadi Hafsah dia cerita kepada Rasulullah, isteri Rasulullah. Dia kata, adik saya Abdullah tadi datang, dia kata dia mimpi macam ni macam ni. Maka Rasulullah SAW dia kata, ni'mal al-ghulam Abdullah. Abdullah tu sebaik-baik budak yang baik. Kalau cuma lebih baik kalau dia bangun tengah malam solat. Yakni Nabi SAW tafsirkan mimpi itu, dia kata qiyamul lail memadamkan api neraka, menyelamatkan kita daripada api neraka. Nabi SAW kata dalam mimpi itu macam teguran untuk kamu, supaya kamu bangun qiyamul lail. Lepas Hafsah sampaikan tafsir Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dia kata dari malam tu sampai saya meninggal tak tinggalkan qiyamul lail. Istiqamah setiap malam baca bangun qiyamul lail. Jadi mimpi di dalam Islam, dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, perkara yang baik. Bahkan Nabi SAW dia kata tidak ada nabi setelah aku. Setelah aku tak ada nabi, cuma ada mubasyirat. Sahabat tanya, mubasyirat tu apa? Mubasyirat tu khabar gembira, ada berita gembira. Sahabat kata berita gembira tu apa kalau bukan dari Nabi? Nabi SAW kata mimpi yang baik, mimpi yang soleh. Orang saleh mimpi perkara baik, atau orang saleh mimpi untuk kamu. Orang satu kali dia kata, aku mimpi kamu pergi haji dalam Al-Kaabah sama-sama, Masya Allah. Kamu ambillah perhatian tentang mimpi itu. Mungkin itu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ajak kamu datanglah pergi umrah. Kalau orang mimpi kamu mimpi yang buruk, yang tak bagus macam tu, ambillah perhatian sikit, taubat, istighfar, cakap kenapa mimpi macam tu, mungkin keadaan saya masih perlu betulkan. Jadi mimpi itu jangan bersandar kepadanya 100%, jangan ambil hukum daripada mimpi. Begitu juga jangan pandang meremeh atau rendah kepada mimpi itu. Jadi sehingga Sayyid Ahmad Al-Marzuqi bangun daripada tidur, lidahnya bergerak dengan qasidah Aqidatul Awam dari mimpi. Perkara tu biasa, orang mimpi sesuatu dan mimpi itu bersambung sampai dia bangun. Dia dah bangun tapi mimpi itu macam masih bersambung dengan badannya. Itu kerana kaitan ruh dengan badan kuat. Ruh dengan badan ni kuat sangat. Sehingga ada bahagian ulama dia baca Quran dalam mimpi, bangun pun lidah dia bergerak sambung baca Quran. Dia dah bangun, lidahnya bergerak baca Quran. Dia tak tahu yang dia tadi waktu mimpi, waktu tidur baca Quran. Dia fikir lepas bangun dia baru baca. Tapi lepas diberitahu dia kata tak, tadi kamu baca juga dalam mimpi. Jadi subhanallah, Imam Ahmad Al-Marzuqi macam tu. Dia kata lepas tu saya mimpi kali kedua Rasulullah SAW waktu sahur. Waktu sahur tu waktu berkat. Nabi SAW cakap dengan dia, dengan Ahmad Marzuqi, bacalah apa yang kau telah kumpulkan, iaitu qasidah Aqidatul Awam, manzumah. Maka Ahmad Al-Marzuqi kata, saya bacanya sampai selesai. Sahabat Nabi SAW semua sebelah Rasulullah kata amin, 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 seolah-olah itu doa. Jadi Aqidatul Awam ini bukan sahaja dia kitab aqidah, ilmu sahaja, dia berkat juga. Hatta kalau tak ada apa-apa, bacanya sahaja sampai selesai dengan niat tawassul, dengan berkat,
dengan cari berkat untuk dalam rumah sebagainya, perkara tu Masya Allah. Aqidatul awam ini banyak kelebihannya. Tadi makan sambal nasi lemak dengan sambal. Selepas Ahmad Al-Marzuqi selesai baca manzumah Aqidatul Awam, Nabi SAW baca doa untuk beliau dengan waffaqakallahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepadamu supaya kamu melakukan semua yang diridai oleh Allah, wa qabila minka dhalik, dan semoga Allah terimakan dan kabulkan Aqidatul Awam itu, wa baraka alaika wa alal mu'minin, dan semoga Allah memberkatimu dan orang beriman semua dalam kitab akidah ini, wa nafa'a bihal ibad, dan semoga Allah memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah melalui Aqidatul Awam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu amin ya rabbal alamin. Okey, bait syair yang pertama atau bait manzumah yang pertama, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimal ihsani. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimal ihsani. Maksudnya, saya memulakan manzumah ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim Daimil Ihsani. Yani aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu memberi kenikmatan, Daim Al-Ihsani. Dan ini adalah sunnah jika kita memulakan kitab atau khutbah atau apa-apa, kita mulanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab yang pertama, al-iqtida'u bil kitabil aziz, mengikuti cara Al-Quran. Cara Al-Quran, setiap satu surah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ikut cara Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah. Allah mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu adalah permulaan yang terbaik sekali sebelum apa-apa zikir lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah mula tak ada. Surah apa? At-Taubah. Surah At-Taubah tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa? Tidak boleh mulakannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bismillah, lafaz Allah huwa alamun ala dzat, sebuah nama untuk zat yang wajib adanya, yang berhak disembah. Itu maksud Allah. Maksud perkataan Allah iaitu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada bahagian ulama yang menyatakan lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah al-ismul a'zam, Ismullah al-a'zam, nama Allah yang paling agung, yang mana kalau kita berdoa kepada Allah dengannya, Allah akan jawab. Kalau kita melindungikan diri kita dengan nama Allah itu, Allah akan lindungikan nama itu Allah. Sebab ulama kata Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu nama, namanya al-ism al-a'zam, Ismullah al-a'zam. Itu yang apa, yang Nabi Khidir guna. Nabi Khidir ada Ismullah al-a'zam, dan dia kadang-kadang memberi rahsia itu kepada bahagian awliya, bahagian orang-orang salih. Dia bagi mereka rahsia apa nama Allah al-a'zam. Cuma banyak ulama kata nama yang paling agung adalah Allah, nama yang paling mulia Allah. Dan Allah itu, lafaz Allah khas untuk zat Tuhan, tidak berkongsi dengan makhluk-makhluk yang lain atau dengan siapa-siapa yang lain. Sebab
nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada nama yang khas untuk Allah, tak boleh diberikan nama itu kepada yang lain. Seperti Allah, juga Ar-Rahman, Maha Mengasih. Ar-Rahman tak boleh diberikan kepada sesiapa. Tak boleh cakap fulan itu Rahman, sebab itu salah. Orang namanya Abdul Rahman, kita panggilnya Rahman. Itu salah. Itu tak sesuai. Sebab nama Ar-Rahman tu khas, macam Allah. Allah tu khas. Takkan orang namanya Abdullah kita panggilnya Allah. Macam tu sama lebih kurang. Ar-Rahman Allah macam tu. Tak boleh kita panggil orang dengan nama itu. Jadi nama-nama Allah semuanya 99, ada bahagiannya yang khas untuk Allah, tak boleh diberikan kepada makhluk lain. Tapi ada bahagian nama Allah yang kita boleh memanggil orang lain dengan nama Allah tu. Yakni nama itu berkongsi. Boleh diberikan kepada Allah, boleh diberikan juga kepada yang lain yang ada sifat itu. Dan nama-nama itu macam sifat sahaja. Seperti Ar-Rahim, sefulan itu Rahim. Macam An-Nabi SAW Rahim. Rahim kan itu Allah, Ar-Rahim itu Allah. Tapi Ar-Rahim itu sifat penyayang, jadi yang maha penyayang. Jadi An-Nabi SAW juga rahmat. Rahim daripada rahmah, kasih sayang, lembut. Jadi manusia pun boleh jadi ada sifat itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran memberikan kepada Rasulullah SAW dua daripada namanya. Wa kana bil mu'minina raufun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ar-Rauf, Ar-Rahim itu nama Allah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, berfirman, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Rauf Rahim juga. Bukan itu nama Allah, itu nama Allah, tapi boleh diberikan kepada makhluk yang lain jika makhluk itu ada sifat itu. Macam tu juga Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pernah memberi kepada Rasulullah SAW juga bahagian daripada namanya. Jadi abda'u bismillahi warrahmani. Ini maksud Allah. Ar-Rahman yang maha memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim yang maha memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Jadi apa beza antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman ini untuk nikmat-nikmat yang besar. Seperti apa? Seperti al-iman, seperti mendengar, melihat. Ini semua nikmat besar. Kesihatan, hidup, kita jadi manusia, kita jadi orang Islam, ini nikmat besar-besar. Ar-Rahim, nama Allah yang memberikan nikmat yang kecil. Seperti apa? Seperti tambahkan kesihatan, tambahkan iman. Bukan iman, tambah iman je. Iman sudah ada. Iman itu daripada Ar-Rahman. Tambah iman daripada Ar-Rahim. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Daimal ihsani, yakni yang sentiasa memberikan pemberian dan kenikmatan tanpa henti kepada makhluknya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dia ada hukumnya, bukan sentiasa sunnah. Bukan sentiasa hukum Bismillahirrahmanirrahim tu sunnah. Bahkan kadang-kadang boleh jadi hukumnya haram, iaitu jika melakukan benda yang haram. Sebelum melakukan benda yang haram, ada orang nak minum arak, sebelum minum arak dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada dapat dua dosa sekarang. Minum arak dosa, dia baca Bismillahirrahmanirrahim pun dosa, dua dosa. Sebab itu haram.
Makruh sebelum melakukan makruh. Makruh baca bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan amalan yang makruh. Baik. Juga tidaklah sunnah kita mula bismillahirrahmanirrahim dalam beberapa keadaan, iaitu antaranya jika kita ingin membaca zikir, tahlil. Okey, kita nak baca tahlil, sebelum baca tahlil bismillahirrahmanirrahim. Tak, sebab tahlil tu zikir pun. Bismillahirrahmanirrahim tu ini untuk mengambil berkat nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita akan sebut nama Allah, la ilaha illallah. Jadi kalau kita nak baca zikir, tidak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan baca zikir. Sebab zikir itu dah ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga keadaan yang sudah tentu bermulaannya daripada agama, dengan selain bismillahirrahmanirrahim. Memang agama dah tentu cara bermulaannya macam mana. Seperti apa? Ulama kata macam solat. Solat bermulaannya dengan apa? Takbir. Tak boleh dia gantikan takbir itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Juga tidak sunnah langsung sebelum baca takbir baca bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu kadang-kadang ada bagian bismillahirrahmanirrahim, Allah tak perlu bismillah. Sebab syariat Islam sudah tentukan cara bermulaannya, mula dengan zikir. As-salat itu mula dengan zikir. Kalau Quran, Quran bukan zikir ke? Tapi kalau kita baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalau baca tahlil tak baca bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau baca Quran kena baca bismillahirrahmanirrahim? Kerana tahlil tu zikir, yang Quran ni apa? Bukan zikir. Bukan kerana bukan zikir, bahkan kerana Al-Quran bercampur. Ada zikir, ada cerita, ada hukum, ada macam-macam. Dia bukan zikir sahaja macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah tu zikir mahd. Ulama kata zikir mahd yakni sangat zikir, tidak bercampur dengan yang lain. Kalau zikir tidak bercampur dengan yang lain tu tak perlu bismillah. Tapi kalau Al-Quran, banyak ayat Al-Quran surah kadang-kadang yakni dia cerita Nabi Musa, cerita tentang kaum-kaum dahulu, umat-umat dahulu, ada hukum hakam, ada tentang hukum syariat banyak dalam Al-Quran. Jadi sebelum baca Al-Quran baca bismillahirrahmanirrahim. Macam tu juga khutbatul Jum'ah, khutbah hari Jumaat. Khutbah hari Jumaat dah tentu cara bermulaannya, iaitu mula dengan apa? Khutbatul Jum'ah. Khutbah Jum'ah mula dengan apa? Dengan hamdalah. Dengan hamdalah, alhamdulillah. Khatib kalau naik atas mimbar tak pernah dia cakap bismillahirrahmanirrahim macam penceramah. Orang kalau nak bagi ceramah, dia akan baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Itu sunnah lah, sebelum ceramah, sebelum tazkirah, bagus. Tapi khutbatul Jum'ah jangan. Khutbatul Jum'ah mula dengan alhamdulillah terus. Sebab itu ditentu oleh syariat. Itu dah ditentu, dah tetap. Macam tu juga khutbah hari raya, mula dengan takbir, bukan mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Wahakadha. Kemudian barisan syair yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali. Antum ada kitab tak supaya antum ikut? Tak ada kitab, tak bawa? Oh, kalau ada kitab lagi bagus, bulan dapat. Kalau ada kitab boleh lah. So, saya cakap barisan kedua, tapi kitab tak ada, macam mana nak tahu? InsyaAllah bulan depan insyaAllah ada. Ayo.
falhamdulillahil qadimil awwali, kerana ada kitab dan ikut sama-sama, itu macam bagi 50% faham. Faham yakni apa? Kitab itu. Kalau tak ada kitab, hatta kalau kamu semua dengar dan faham apa yang saya sampaikan, cuma nanti lepas ada kitab, oh yang ini saya tak tahu, yang ini yang mana, macam mana kaitkannya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ada kitab tu sempurna faedahnya, akan jadi sempurna. Baik. Alhamdulillah al-qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Maksudnya, segala puji hanya bagi Allah yang maha dahulu, maha bermula, maha akhir, dan yang kekal tidak akan berubah. yakni dia nak mula selepas bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirabbil alamin, tapi cara alhamdulillah tu pun ada tauhid, ada menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, antara sifat-sifat Allah yang 20, cuma dia sebutkannya sebagai hamdalah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu maksudnya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang boleh dengan lidah, kadang-kadang jadi dengan hati, iaitu dengan cinta Allah. Kalau kita cinta kepada Allah sebagai syukur, Allah bagi nikmat, Allah hidupkan kita, Allah ciptakan kita, jadi kita cinta kepada Allah dengan hati. Kita cinta tu syukur kita dengan hati kepada Allah. Syukur kita kepada Allah dengan hati adalah cinta. Wa amalan bil arkan, juga dengan perbuatan, dengan perbuatan. Dan syukur kepada Allah dengan perbuatan itu lagi hebat daripada syukur hanya dengan lidah. Orang kadang-kadang ucap dengan lidah alhamdulillah, 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 tapi hatinya tak setuju. Hatinya banyak lawan kepada takdir Allah. Hatinya banyak tak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah takdirkan atasnya. Jadi ini syukur kepada Allah dengan lidah, tapi hatinya tidak bersyukur. Lagi amalannya, amalan dan perbuatannya tidak bersyukur. Allah bagi dia nikmat, tapi dia guna nikmat itu melanggarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya orang tak bersyukur. Walaupun dia 1000 kali setiap hari alhamdulillah, alhamdulillah, tetap juga orang ni tak bersyukur. Dia syukur dengan lidah, tapi amalannya tidak bersyukur. Kita kena syukur kepada Allah dengan 3 cara. Dengan lidah, dengan perbuatan, dengan hati. Ini adalah pujian yang paling sempurna. Pujian kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan secara sempurna. Al-Qadim, alhamdulillah, Al-Qadim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Qadim itu zat yang ada dan tidak memiliki permulaan keberadaannya, ada yang akan selalu ada. Al-Baqi, Al-Qadim. Al-Awwal, zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu tanpa memiliki permulaan. Ini maksudnya Allah awal. Kalau makhluk cakap ini awal, awal yakni ada permulaan. Allah awal tanpa ada permulaan. Allah akhir, penghujung, tanpa habis, tanpa ada hujung. Al-Baqi, sifat Allah Subhanahu wa taala al-baqi, iaitu zat yang kekal, tidak akan sirana. Wa hakada. Jadi an-nazim, hafal kalau saya cakap an-nazim itu yakni penulis akidah. An-nazim rahimahullah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengucap bismillahirrahmanirrahim, kerana itu juga sunnah. Sunnah selepas kita baca bismillahirrahmanirrahim, sunnah kita membaca alhamdulillah dengan apa-apa cara boleh. Alhamdulillah boleh,
Alhamdulillah yang berikan rezeki kepada saya, Alhamdulillah yang jadikan saya orang Islam. Apa-apa pujian boleh dan jadi sunnah itu. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dapat berita gembira, biasanya Rasulullah SAW akan baca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Dapat khabar dapat anak, dapat khabar masalah selesai, dapat khabar dapat rezeki. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita hafal pujian ini, hafal sighah ini, hamd ini. Nabi SAW bacanya kalau dapat khabar gembira. Jadi kita kalau dapat khabar gembira, bagus kita baca ni, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Macam contohnya kelas tangguh lama, tiba-tiba nak balik kelas, cakap Syekh, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, kerana kelas dah balik. Macam tu. Kalau dapat berita buruk, ada orang meninggal, atau ada orang rugi, dapat rugi, tak dapat untung, atau macam tu, musibah, masalah apa-apa, cakap Alhamdulillah ala kulli hal. Itu cara Rasulullah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu cara Rasulullah SAW baca alhamd kalau dapat berita sedih atau berita tidak baik. Saya ulang sekali, kalau khabar gembira, Rasulullah SAW baca Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Tatimmu as-salihat. Itu cara pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dapat khabar gembira, khabar baik. Kalau dapat khabar sedih, menyedihkan, atau musibah atau masalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan puji dengan ini, Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala keadaan. Macam tu, tapal Alhamdulillah. Yang ini dalam dua-dua keadaan Nabi SAW memuji kepada Allah, syukur juga. Baik atau buruk, Nabi SAW tetap juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah keadaan orang beriman yang imannya tetap dan tinggi, harus sentiasa bersyukur kepada Allah. Satu hari Nabi SAW pandang kepada langit, kemudian senyum. Sahabat, kenapa ya Rasulullah, apa jadi? Dia kata, belik keadaan orang beriman. Keadaan orang beriman sangat membuat kita rasa belik dan takjub. Kenapa? Dia kata, kalau dia dapat nikmat, dia puji kepada Allah, dia rida, dia syukur. Kalau dapat nikmat, dia rida, dia syukur. Juga kalau dia dapat musibah, masalah, ujian, dia rida. Dia tak boleh tak rida. Kita kena rida lah, takdir Allah ni, kita kena rida. Dia rida dan sabar. Jadi Nabi SAW kata, di dalam dua-dua keadaan itu orang beriman untung. Orang beriman untung. Sebab itu orang yang imannya tinggi, jarang dia boleh bunuh diri, boleh sahayakan diri dia, boleh buat bahaya untuk orang lain, boleh buat salah macam. Hati tenang, ada baik, syukur, Alhamdulillah. Ada masalah, ada musibah, sabar. Orang beriman, mereka lah orang yang menyebarkan keamanan, ketenangan, perasaan yang luar tenang sangat kepada dunia semua. Orang beriman. Sebab itu iman ni penting. Kalau masuk iman itu dalam hati, boleh tukarkan orang itu 180 derajat terus. Tukar dia, pak. Macam sahabat Nabi sebelum masuk Islam, macam mana? Ada yang bunuh keluarga, ada yang bunuh anak, yang tanamkan anak dia masa hidup, ada yang hari-hari dia dikena bunuh, macam tu keras. Mereka tak kisah kalau berapa orang pun dibunuh macam tu. Mereka keras sangat, jahat, jahiliyah, tak ada akal. Macam hidup mereka macam bukan manusia. Sahabat yang besar, lepas masuk Islam, tukar. Hatta orang Quraisy pun, orang kafir, belik. Bukankah kamu Umar yang kita kenal? Apa yang jadi denganmu? Umar dulu tak pernah keluar air mata, keras hati dia.
Lepas masuk Islam, sentiasa nampaknya yang nangis, yang sabar. Orang dia nak macam mana, dia sabar macam tu. Sebelum tu jangan harap dia diam. Umar bin Al-Khattab, kalau kamu kacau dia atau sahaja buat dia rasa geram, yani macam tu juga sahabat-sahabat yang lain. Jadi apa yang jadikan sahabat itu daripada orang Arab Badui jahiliyah, jahil, bodoh, tak faham apa-apa, tiba-tiba jadi pemimpin umat Islam di satu dunia. Orang yang paling hebat, yang raja-raja satu negara dunia semua, kalau dengar nama Umar atau nama sahabat yang lain menggigil. Macam mana? yakni perubahan mereka luar biasa, tak pernah ada dalam sejarah manusia macam tu. Manusia daripada keadaan sangat dihina, tiba-tiba jadi orang yang sangat mulia dan besar dalam 23 tahun. Dalam 23 tahun sahaja. Itu dakwah Rasulullah. Rasulullah dakwahnya dalam dunia ini 23 tahun saja, tak lama. Umur Rasulullah 63, tapi dakwah Islamiah 23 saja. Pun 3 tahun yang pertama tu rahasia. Rasulullah SAW tidak menzahirkan dakwah Islam, yakni 20 tahun, yakni tarikh atau sejarah atau masa Rasulullah SAW mulakan dakwah dengan secara terang 20 tahun. Tapi subhanallah 20 tahun tu sampai sekarang kesannya, dan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat akan kesannya kekal. Imam Nawawi berkata, sunnah yustahabbu, mustahab kita mulakan dengan alhamdulillah. Kitab kita, kalau kita orang yang menulis kitab, mulalah dengan alhamdulillah. Juga kalau kita ada kelas, kita ustaz mahu memulakan kelas, sunnah mula dengan alhamdulillah. Atau seorang murid nak baca kitab itu depan guru, sebelum baca di depan guru, baca dulu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Lepas tu mula baca. Itu caranya. Sebab itu kadang-kadang kita suruh belajar baca, dia terus pegang kita baca. Abda'u bismillahirrahmanirrahim, baca dulu muqaddimah. Sebelum baca kitab, baca bismillah, baca alhamdulillah, baca selawat, baru baca kitab. Itu caranya. Kita biasa kalau baca depan guru kita, dahulu di karim kita baca macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Qala, kemudian kita baca. Itu caranya. Itu cara kita baca kitab depan guru. Apa-apa kitab sahaja kita sunnah sebelum bacanya baca alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi. Al-akhir kita kata apa? Al-akhir yakni zat yang ada setelah benasannya segala sesuatu tanpa ada penghabisan. Itu maksud al-akhir. Al-baqi, zat yang kekal tidak akan serana. Bila tahawuli, ini juga antara sifat Allah. Bila tahawuli yakni tanpa perubahan. Tanpa perubahan. Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal, al-akhir, al-baqi, tanpa perubahan. Itu sifat yang kekal pada diri Allah subhanahu, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat-sifat zat Allah tidak ada umur. Satu masa akan hilang, satu masa kurang, satu masa berubah. Tidak. Sentiasa maha sempurna, kekal dan tetap di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian An-Nazim rahimahullah sambung mandumahnya, dia kata kemudian
salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, khairi man khairi man qad wahada, yakni sebaik-baik orang yang bertauhid, sebaik-baik orang yang bertauhid. Macam tu juga seperti mana sunnah kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim, sunnah juga kita mula dengan salawat. Jadi bagaimana caranya? Kita mula bismillah, lepas bismillah alhamdulillah, lepas alhamdulillah barulah salawat. Itulah caranya. Wassalah, berkataan salah dalam bahasa Arab sebenarnya maksudnya doa. Jadi orang Arab dahulu dia kata saya salah, bukan maksudnya dia salah sebab Nabi belum lagi ajar mereka salah. Kalau mereka sebut berkataan salah, salah tu maknanya doa, maknanya doa. Tapi dalam syariat, secara syariat, salah itu salah yang kita tahu itu salah sujud, rukuk, macam tu. Tapi dengan secara bahasa, salat itu maknanya doa. Sebab itu kita cakap Allahumma salli. Macam mana kita minta Allah salat atas Nabi? Salat yang salat tu tak? Astaghfirullahaladzim, mustahil. Salli yakni ya Allah rahmatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah keberkatan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahkanlah barakah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, salah itu daripada Allah rahmah. Kalau dari Allah itu rahmah. Kalau kita Allah selawat atas orang, yakni Allah merahmati orang itu. Allah selawat atas Nabi Muhammad, maknanya Allah merahmati Nabi Muhammad. Kalau daripada hamba, kita baca aku selawat atas Nabi SAW, itu namanya doa, bukan rahmah. Kita bukan Tuhan, itu doa, yakni kita doakan Nabi SAW. Kalau daripada malaikat, yakni salat itu atau selawat itu maknanya berbeza berbanding dengan siapa yang selawat tu. Kalau Allah yang selawat itu maknanya rahmah. Kalau kita manusia selawat itu maknanya doa saja, kita doakan dia. Kalau daripada malaikat, sebab banyak hadis yang kata malaikat baca selawat atas yang ulama, atas orang yang baik, atau orang yang macam-macam ada amalan dalam agama yang ganjarannya malaikat baca selawat atasnya. Seperti orang yang duduk di tempat solatnya, lepas habis solat, selama dia duduk di tempat solat tu malaikat baca selawat. Tapi malaikat baca selawat tu apa maksudnya? Sayyidina Ibnu Abbas kata maknanya istighfar. Kalau selawat tu dari malaikat, yakni malaikat istighfar untuk hamba Allah itu. Jadi hadis-hadis selalu yang kata malaikat baca selawat atas si fulan, itu maknanya malaikat baca istighfar. Malaikat baca istighfar atas seorang itu. Ala Nabi, ke atas Nabi, salawat dan salam ke atas Nabi, sebaik-baik manusia yang bertauhid kepada Allah. Apa maksud perkataan Nabi? Nabi ini ada dua sebutannya dalam bahasa Arab. Boleh kata Nabi, boleh kata Nabi dengan hamzah. Nabi ada hamzah hujung. Boleh kata Nabi ya sahaja, boleh kata Nabi. An-Nabi'u boleh, atau An-Nabiyyu, dua-duanya sah. Kalau kata An-Nabi, kenapa? Ma'khudun minan nubuwah. An-Nabi dengan ya, Nabi itu diambil daripada maksud berkataan nubuwah. Nubuwah tu apa? Nubuwah tu tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Kenapa Nabi diberikan
gelaran Nabi, iaitu itu nama maksudnya tempat yang tinggi. Ulama kata kerana Nabi itu pangkatnya paling tinggi, ketinggian derajatnya paling tinggi, sebab itu diberikan gelaran tempat yang sangat tinggi. Tempat yang sangat tinggi selalu namanya Nabi, nubuah. Tapi kita selalu kalau dah dengar Nabi, kita fikir Nabi para anbiya, tapi hakikat berkataan Nabi itu yakni tempat yang sangat tinggi. Tempat yang sangat tinggi itu Nabi. Sebab itu Nabi SAW dan para anbiya dan mursalin diberikan Nabi, dan Allah yang panggil mereka Nabi kerana tempat mereka selalu tinggi, derajat mereka paling tinggi. Tidak ada sesiapa yang lebih tinggi daripada para anbiya. Para anbiya dan mursalin lebih tinggi hatta daripada malaikat. Malaikat pun bawah para anbiya dan mursalin. Atau kerana Nabi itu sangat tinggi derajatnya, atau kerana Nabi meninggikan orang yang mengikutnya. Jadi siapa-siapa yang ikut Nabi terus jadi tinggi, terus jadi hebat, terus jadi dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu nahwu berkata wattabi'u lil marfu'i marfu'. Dalam ilmu kaedah bahasa Arab, yang mengikut yang tinggi dia mesti jadi tinggi, yang ikut yang dihina dia mesti dihina. Jadi Nabi SAW tugasnya di dunia ini dia tinggikan orang, muliakan orang, bawa orang sekali dengan dia. Sebab Nabi SAW sangat tinggi, sangat dekat dengan Allah. Jadi Nabi SAW akan usaha di dunia ini kumpulkan ramai orang, dekatkannya sekali dengan dia, tinggikan derajat mereka di dalam syurga. Kalau bukan melalui Nabi, manusia selama-lamanya akan jadi jahil dan tidak beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz atau sebutan pertama, Nabi bil ya, dengan ya. Kalau sebutnya an-nabi'u, Nabi dengan hamzah, itu diambil daripada perkataan an-naba. Macam surah Amma, juzuk Amma, surah Amma dia namanya suratul Naba. Kalau an-nabi diambil dari nubuwah, Nabi dari nubuwah, tempat tinggi. Kalau Nabi itu diambil dari naba, diambil dari naba. Naba itu apa? Berita gembira. An-naba itu berita. Kerana apa dipanggil Nabi? Ulama kata kerana Nabi SAW yang selalu dapat berita daripada Allah. Manusia yang lain tak boleh. Macam mana pun kita jangan harap Jibril turun kepada kita. Dia sahaja di dunia yang boleh yang boleh dapat khabar daripada Allah terus melalui malaikat. Jadi sebab itu dia diberikan gelaran An-Nabi. Sebab apa? Dia selalu dikhabar, diberikan khabar daripada Allah. Atau dia yang menyampaikan kepada kita khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu An-Nabi'u namanya An-Nabi dengan hamzah. Jadi dua-duanya sahih. Ada bahagian qiraat pun dalam Al-Quran, kalau dekat perkataan Nabi biasa baca Nabi'u. Pernah Nabi SAW baca juga, pernah Rasulullah baca An-Nabi dengan hamzah. Baik. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Yaqul khairu man qad wahada, sebaik-baik orang yang bertauhid kepada Allah. Sebab memang Nabi SAW mempunyai iman yang paling tinggi. Tidak ada satu manusia yang tauhidnya lebih daripada tauhid Rasulullah, imannya lebih daripada iman Rasulullah SAW. Sebab itu setelah Rasulullah SAW lahir, Nabi SAW ibu Rasulullah dengar, dia kata ada malaikat
Mereka kata, timbangkanlah dia dengan satu orang daripada umatnya. Maka Rasulullah jadi lagi berat, lagi hebat. Kemudian dia kata, letak 10. Nabi SAW lagi berat. Dia timbangkan keagungan dan kehebatan Nabi SAW. Timbangkanlah dia dengan 100. Dia letak 100 orang, dengan Rasulullah 1 orang. Rasulullah lagi hebat. 1000, Rasulullah lagi hebat. Akhirnya malaikat cakap dengan malaikat yang lain, dia kata, kau tak payah penat, tak payah timbangkan dia lagi. Wallah, kalau kamu timbangkannya dengan umatnya semua, dia akan jadi lagi hebat. Itulah Rasulullah SAW. Yakni iman Rasulullah SAW sangat tinggi, paling tinggi. Sebab itu Nabi SAW matanya boleh nampak sampai atas. Macam mana dia tak beriman, macam mana iman yang lain nampak sampai atas, dengar sampai atas langit. Rasulullah SAW setiap beberapa hari bertemu dengan Jibril. Macam mana, siapa yang lagi hebat? Jadi Rasulullah Muhammad SAW seorang manusia yang paling tinggi imannya dan tauhid. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Setelah membaca selawat atas Nabi SAW, beliau juga membaca selawat atas keluarga Rasulullah SAW dan sahabat Nabi SAW juga pengikut Rasulullah SAW sehingga hari kiamat. Sebab Nabi SAW yang ajar kita, kalau baca selawat, kena baca selawat sekali atas keluargaku. Dan supaya solat kita tidak menjadi selawat yang terputus. Apa selawat yang terputus itu? Ulama kata selawat terputus iaitu selawat atas Nabi SAW tanpa menyebutkan keluarga Rasulullah. Kita kena sebut wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Itu yang sunnah. Macam tu juga kita sebutkan keluarga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata makruh kita membaca selawat atas sesiapa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan Rasulullah. Hatta yakni Ahlul Bait dan sahabat, kita baca selawat atas mereka setelah menyebut nama Rasulullah. Tak boleh macam terus Allahumma salli ala ali Muhammad, terus macam tu, macam makruh ulama kata. Yang sunnah kita baca selawat atas keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah yang ikut Rasulullah sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini ada satu masalah tentang selawat, iaitu banyak orang tanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat manfaat oleh selawat kita tak? Banyak orang tanya tentang perkara itu. Adakah selawat kita ni menambahkan apa-apa pahala kepada Rasulullah? Yakni Rasulullah dapat manfaat tak dari selawat kita? Dapat faedah atau tidak? Ada dua pendapat. Wasahih, ada ulama kata Rasulullah SAW tidak mendapatkan apa-apa manfaat atau tidak tambah apa-apa daripada selawat kami. Bahkan selawat itu faedahnya semua untuk kita sahaja. Nabi SAW tidak dapat apa-apa manfaat dari selawat kami. Ini pendapat yang pertama. Kenapa mereka kata begitu? Mereka kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan
kepada Rasulullah kesempurnaan yang amat cukup, tak ada lebih dari itu. Jadi selawat kita tak boleh tambah lebih dari itu. Dia dah paling tinggi. Macam mana pun selawat kita takkan sampai kepada kesempurnaan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sempurna dengan cara yang dah tak ada lebih dari itu. Tak ada, habis. Dengan cara habis sempurna. Sebab itu mereka kata selawat kita manfaatnya kepada kita saja. Kita yang dapat manfaat, dapat pahala, dapat barakat, dapat syafaat Nabi. Nabi tak dapat apa-apa. Tapi pendapat yang lebih sahih, ini satu pendapat ulama juga, tapi pendapat yang lagi tetap dan sahih, iaitu Nabi SAW dapat manfaat juga. Sebab apa? Mereka kata kerana setiap satu kesempurnaan mesti ada lebih darinya sampai tak habis. Tidak habis kesempurnaan itu di sisi Allah. Allah boleh naik Rasulullah lagi. Setiap satu saat sekelip mata Rasulullah SAW naik lagi, naik tingkatnya, naik derajatnya, naik dekatnya daripada Allah. Tidak habis. Sebab itu ulama kata Nabi SAW setiap satu nafas tambah dekatnya daripada Allah, tambah kesempurnaannya, tambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab juta-juta manusia baca selawat atasnya, juta-juta orang Islam melakukan syariat Islam, salat, puasa, sedekah, zakat, zikir, sebagainya. Itu semua akan Rasulullah akan dapat pahala sama macam pahala kita. Sebab Rasulullah yang sampaikan agama kepada kita. Cuma ini pendapat yang betul. Nabi SAW dapat manfaat, dapat. Sebab itu Nabi SAW tak ada siapa-siapa boleh jadi seperti Rasulullah. Sebab Nabi SAW dapat selawat daripada juta-juta manusia setiap hari, setiap saat. Setiap saat ada orang baca selawat atas Nabi SAW. Cuma ulama kata di sini kita kena jaga adab. Perkara ni bintik. Kita kena jaga adab. Apa adab itu? Jangan kita berhatikan kepada perkara tu. Yakni jangan waktu kita baca selawat kita niat dalam hati kita nak manfaatkan Rasulullah. Itu tak ada adab. Siapa kita yang nak manfaatkan Rasulullah? Kita kena baca selawat dengan niat manfaatkan diri. Kerana kita pandang diri kita yang kurang. Rasulullah sempurna, tidak perlu selawat kita. Jangan kita baca selawat dengan merasa Rasulullah kena rasa sembunyi kepada kita, so kita selawat atasnya. Macam kita baca doa untuk orang, saya doa untuk kamu, terus rasa minnah. Minnah itu macam ungkit. Macam ungkit kepada. Kita tidak boleh ketika membaca selawat atas Nabi SAW, kita berhatikan kepada perkara itu. Kita waktu baca selawat, kita hadirkan dalam hati kita selawat sebab kita perlu. Kita baca selawat sebab kita perlu Rasulullah SAW syafaat kepada kita, bukan Rasulullah perlu selawat kita. Dan memang betul, perkara itu juga betul. Sebab apakah selawat kita berbanding dengan selawat Allah? Dari sebelum kita dicipta, dari sebelum kita ada di dunia ini, Allah telah membaca selawat atas Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW cukup sangat dengan selawat Allah atasnya. Jadi ini kesimpulan hukum atau adakah, atau kesimpulan jawab, adakah Rasulullah SAW dapat manfaat oleh selawat kita atau tidak? Dia ada dua pendapat. Yang kata tidak dapat manfaat, dia kata Rasulullah tak boleh lebih daripada itu sebab dia memang, yakni mereka ta'zim, agungkan Nabi, dia kata paling tinggi sampai dah tak ada lebih dari itu. Tapi pendapat yang lagi mu'tamad, yang lagi sahih, iaitu Rasulullah dapat pahala, dapat manfaat juga dari selawat, tapi kita tidak baik berhatikan kepada perkara itu. Faham tu? Nah, lagi satu faedah tentang Nabi dan Rasul.
Apa beza antara An-Nabi dan Ar-Rasul? An-Nabi insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syara' liya'mala bihi fi nafsihi. Nabi itu manusia lelaki merdeka, dapat wahyu daripada Allah untuk diri sendiri sahaja, untuk dia beramal dengan wahyu itu. Ini Nabi, manusia lelaki merdeka, bukan hamba abdi, dan dapat wahyu dari Allah untuk dia beramal dengan wahyu itu, bukan untuk sampaikan kepada yang lain. Sebab Nabi Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak para anbiya. Yang banyak Nabi itu banyak yang lebih daripada anbiya. Allah tak suruh mereka dakwahlah orang yang lain, ajar. Allah suruh mereka salat, ibadah, tahajud kepada saya, dan turun wahyu kepada dia, turun Jibril turun kepada dia, tapi untuk dia sahaja. Wahyu itu untuk diri dia sahaja. Itu namanya Nabi. Itu namanya Nabi. Yakni wahyu itu untuk diri dia sendiri sahaja. Dia tak masuk campur dengan yang lain. Sebab itu Bani Israel banyak anbiya, Bani Israel banyak Nabi. Tapi Nabi itu dia binakan macam pergi atas gunung atau dekat gua, ibadah sampai meninggal di sana. Orang datang minta doa, siapa-siapa yang nak ikut dia ajar. Dia bukan yang apa cakap lah tak boleh, ini syariat untuk saya. Tak. Siapa-siapa nak ikut dia bagi, siapa-siapa nak ajar dia bagi. Cuma dia tak ada tugas wajib atasnya tabligh. Tabligh itu sampaikan, tak ada. Dia amal dengan diri. Siapa-siapa nak datang dia ajar keluarga dia, kawan yang ke dekat-dekat saudara dia ajarkan. Itu namanya Nabi. Itu namanya Nabi. Kalau Rasul itu maknanya insanun dakarun hurrun uhiya ilaihi bi syara' liyuballighuhu ila ghairihi. Manusia lelaki merdeka, dapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia yang lain. Ini namanya Rasul. Rasul pangkatnya lagi tinggi daripada Nabi. Nabi dan Rasul itu lagi hebat. Nabi dan Rasul. Dan semua para anbiya dan mursalin, semua para mursalin dahulu, setiap satu Rasul diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariat kepada kaumnya. Macam Nabi Ibrahim kepada An-Namrud dan yang di kawasan sana. Nabi Isa kepada Al-Hawari. Nabi Musa kepada Bani Israel sahaja, kepada Fir'aun. Kepada Fir'aun sahaja. Lepas Nabi Musa dapat wahyu, Nabi Musa bukan yang bangun depan orang semua dia cakap saya Nabi, tak. Dia turun daripada dapat wahyu, terus pergi istana Fir'aun jumpa dia. Sebab itu tugas dia. Allah turun wahyu kepadanya, sekarang pergi jumpa Fir'aun, dakwah kepadanya. Jadi risalah Musa bermulanya dia pergi kepada Fir'aun. Lepas tu dia kepada Bani Israel sahaja. Itu tugasnya. Sebab itu Nabi Musa minta apa dari Fir'aun? Apa permintaan Nabi Musa sampai yakni berselisih dengan Fir'aun? Dia kata kepada Fir'aun, lepaskanlah Bani Israel, saya nak bawa mereka, kita nak balik kepada Palestin. Sebab negara yang betul untuk Bani Israel. Apa maksud Bani Israel? Yakni keturunan Nabi Yaqub. Keturunan Nabi Yaqub sebenarnya dulu mereka tinggal dekat Palestin. Tembak Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, tembak Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub. Lepas tu di zaman Nabi Yusuf, mereka baru pindah Mesir. Nanti lepas lama hidup di Mesir, Nabi Musa dibangkit oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk
satu tugas. Tugasnya apa? Keluarkan Bani Israel dari Mesir, balikkan mereka kepada Palestin. Tetapi Fir'aun tak bagi. Dia nak hambakan Bani Israel. Dia nak hambakan Bani Israel. Jadi lepas tu jadi kejadian semua. Jadi setiap satu Nabi, dia tugasnya terhad. Setiap satu Nabi tugasnya terhad, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disuruh oleh Allah untuk menyampaikan syariat kepada seluruh manusia. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang anak yatim, orang yang di Makkah, dihalau dari Makkah, berang dalam keadaan yang tak aman. Setiap kali di Madinah mereka sahaja kena tengok bila datang satu kabilah nak berang dan nak bunuh Rasulullah dan orang Islam. Tapi Rasulullah SAW dari dalam Madinah, dia tulis mesej, dia suruh sahabat tulis, dia hantarkan surat kepada siapa? Kepada Raja Rum. Itu kerajaan paling besar di dunia. Nabi SAW kerajaannya dalam Madinah sahaja, yang ini kecil. Tapi Nabi SAW ada tugas. Nabi SAW bukan pemimpin, dia bukan raja, dia Nabi, dia Rasul, ada tugas. Sebab itu Nabi SAW dari Madinah, dia hantar surat kepada raja dunia semua. Nabi-Nabi yang lain tak buat itu. Nabi-Nabi yang lain tak pernah hantar surat kepada raja yang lain, yang negara lain. Tak, tugasnya untuk negara dia, untuk kawasan dia saja. Itu tugas mereka. Nabi SAW luas Rasul dia. Risalah Nabi SAW, mesej Rasulullah SAW luas sangat untuk satu dunia, untuk manusia sampai hari kiamat. Sebab itu Nabi SAW hantar surat kepada raja-raja dunia semua. Raja di Yaman, raja di Mesir, raja di Habasyah, raja di Rum, raja Persia, semua dapat surat daripada Rasulullah. Dan kebanyakan mereka hormat dan takut. Sebab apa? Di zaman itu tersebar nama Rasulullah SAW, khususnya di sisi ulama Nasrani dan Yahudi. Mereka memang dah sebarkan khabar, iaitu sekarang zaman Nabi akhir zaman. Jadi semua raja lepas dapat surat, ada bahagian raja hormat, cium, simpan macam tu, tapi diam. Kebanyakan mereka tak ikut Rasulullah, tapi hormat, diam, tak jawab. Sebab apa? Mereka takut ini Nabi. Kecuali Raja Persia, dia yang jahat. Persia tu dia ambil mesej, dia kata Muhammad ni hambaku. Orang Arab, dia hina orang Arab dulu. Orang Arab ni hamba aku saja. Dia cakap sama saya macam ni, dia koyak surat Rasulullah. Sahabat itu balik bagi khabar kepada Rasulullah. Rasulullah SAW baca doa atas Raja Persia, hancur kerajaan dia terus. Hancur kerajaan dia. Lepas Rasulullah baca doa atas dia. Raja Habasyah cium surat Rasulullah SAW, mulia, dan masuk Islam. Masuk Islam, tapi dia tak jumpa Rasulullah. Rasulullah SAW baca doa untuk kerajaannya. Nabi SAW tak pernah datang menarik orang politik kerajaan mereka. Tak pernah. Nabi SAW dia kata, saya nak kamu saja masuk Islam, istiqamah, ikutlah agama Allah, tetaplah jadi raja. Sebab tak mesti kamu jadi Islam keluar jadi miskin. Tak. Jadi Islam, jadi raja, jadi pemimpin, jadi semua, tak apa. Kita nak sahaja akidah dan tauhid. Jadi Rasul itu, setiap satu Rasul dihantar kepada kaumnya, kecuali Nabi SAW dihantar kepada seluruh manusia. Akhirnya kita nak terangkan ta'rif ar-Rasul, yang dia kata Nabi SAW atau Rasul, dia insan zakar hur, manusia lelaki merdeka. Manusia apa maksudnya? Yakni bukan hayawan, bukan jin, bukan malaikat. Tidak boleh, tidak ada rasul daripada malaikat, tidak ada rasul daripada jin. Jin pun tak ada rasul. Tidak ada rasul juga daripada binatang sebagainya. Yang kedua, lelaki
Nabi itu mesti lelaki, tidak pernah ada perempuan Nabi. Tidak pernah ada perempuan Nabi kerana tidak sesuai. Tidak sesuai seorang wanita menjadi Nabi. Tugas Nabi dan Rasul itu berat dan banyak ujian. Tugas Nabi dan Rasul banyak ujian. Ujian para anbiya lagi berat daripada ujian manusia semua. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala daripada rahmatnya kepada wanita, Allah tak jadikan yang Nabi. Sebab Allah kesian mereka. Biar yang Nabi lelaki sahaja. Lelaki sahaja yang jadi Nabi dan Rasul, sebab tugasnya berat. Hatta Sayyidatina Maryam, Sayyidatina Asia, Hawa, Ibu Musa, Yuhanda, Sayyidatina Sarah, dan semua perempuan-perempuan yang hebat yang Allah Subhanahu wa taala pernah cerita tentang mereka, bukan Nabi. Bukan Nabi, hanya perempuan-perempuan yang salihah. Juga syarat yang ketiga, merdeka. Tidak sesuai menjadi Nabi tapi hamba abdi, dihina, tak boleh. Sebab Nabi ini mesti dimuliakan. Kalau tidak dimuliakan, Allah akan marah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kena tolong manusia bagi mereka Nabi yang merdeka, dihormati. Sebab itu setiap Nabi dan Rasul mesti dia daripada keluarga yang paling tinggi di masyarakat waktu itu. Macam Nabi Musa dari keluarga yang paling tinggi, Nabi Isa macam tu, Nabi Zakaria macam tu, Nabi Yahya macam, Nabi Muhammad juga dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga macam nombor 1 daripada Quraisy. Dan semua Nabi-Nabi Allah macam tu. Bukan hanya merdeka sahaja, merdeka dan keluarga yang sangat mulia dan tinggi. Wahakala. Ada soal? Ada siapa nak tanya? Untuk musibah. Ya, inna lillahi juga itu untuk macam apa? Untuk menunjukkan ridha. Inna lillah itu untuk menunjukkan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ala kulli hal itu untuk menunjukkan sabar kita. Sebab setiap musibah kita perlu dua perkara. Terlebih dahulu ridha, kita kena ridha, setuju dengan takdir Allah. Kita tak boleh tak setuju. Yang kedua, sabar juga. Jangan kita tak sabar, kita sabar juga. Jangan kita buat apa-apa dengan diri kita atau dengan orang lain atau pecah gambar, sabar juga. Jadi dua. Untuk ridha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tunjuk ridha. Okey, ana ridha. Lillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Untuk tunjuk sabar, alhamdulillah pun. Alhamdulillah biasanya orang bacanya dengan hati yang tenang. Alhamdulillah ala kulli hal. Yani segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan. Okeylah, saya syukur pun kepada Allah. Saya syukur kepada Allah atas musibah atau masalah ini. Mudah-mudahan Allah akan gantikan yang baik bagi dia, kafarah sebagainya. Okeylah. Lagi? Ya. Naam, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ini juga antara doa. Sebenarnya doa-doa untuk musibah, untuk masalah banyak. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar sebutkan banyak doa. Bukan ini saja, banyak. Kita pun yang tak hafal pun banyak. Ada yang panjang, ada yang macam-macam ada doa. Hatta musibah pun tak sama semua. Ada musibah ada doanya lain. Ada musibah lain macam ni, yang jenis macam ni dia doanya lain. Jadi banyak.
doa-doa yang Rasulullah SAW ajar kita banyak. Cuma apa-apa yang kita hafal itu baik. Dan yang lagi penting, dan yang penting juga sekali dengan doa itu perasaan kita. Hati kita macam mana? Hati kita paling penting, kita kena rasa rida dan syukur. Sabar. Rida syukur kalau nikmat. Rida syukur. Jangan lupa Allah, kita kena syukur Allah. Orang dapat nikmat lupa Allah, tak syukur. Kalau musibah itu kalau nikmat. Kalau musibah kita rida dan sabar. Rida dan sabar. Kita rida kepada Allah, takdir Allah, juga kita sabar. Jangan kita tak sabar lawan takdir atau tunjuk Allah Subhanahu wa taala kita tak setuju dengan takdirnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada soal lain? Siapa nak tanya? Dah habis? Okey, insya-Allah kita sudah habiskan kalam atau syarah tentang bismillah, tentang alhamdulillah, tentang selawat atas Nabi SAW, dan kita telah share banyak faedah tentang Nabi, tentang syarat Nabi, tentang beberapa perkara yang tadi kita telah syarahnya. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan masuk tajuk kita yang betul, iaitu akidah. Kita akan masuk dan akan terangkan apakah kewajiban yang pertama atas manusia, Muslim dan bukan Muslim. Apa perkara yang wajib atas mereka, iaitu ma'rifatullah. Itu yang kita akan terangkan insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.